Apa khabar? Dan semua baik, alhamdulillah. Saya kat Kelantan sekarang ni. Kat Kelantan aktif juga berkongsi kan secara fizikal dekat sana? Saya kat Kelantan ni saya tak kenal siapa-siapa, tapi saya cuba untuk approach, saya korek balik kawan-kawan saya yang dekat UIA dulu, yang mana yang asalnya orang Kelantan dan masih di Kelantan. Saya contact balik. Saya jumpa physically, jumpa berdepan. Carilah, sebab kita tak kenal siapa-siapa, tapi saya cuba. Alhamdulillah saya dapat tembus, saya dapat tiga klien bulan lepas di Kelantan. Jadi bulan ni saya target lebih lah. Semoga dilimpahkan rezeki lagi. Alright, untuk pengetahuan semua tuan-tuan dan puan-puan, Puan Amira juga merupakan isteri kepada Dr. Nama apa dah suami Puan Amira? Zulhairi. Zulhairi. Jadi Dr. Zulhairi ni dealer developer juga, dan saya pun hairan macam mana kan doktor walaupun dia sibuk tapi dia sempat lagi jadi duty. Jadi kita yang full time, kita yang ada ruang ni, peluang ni, tuan-tuan dan puan-puan, semoga kita dapat manfaat lah pada malam ini. Puan Mira, boleh tak saya nak tahu Puan Mira ni memang buka asing akaun sendiri, mestilah kan buka asing sebab dah jadi dealer sekarang kan? Ya, betul. Maknanya semestinya dah ada masuk untuk GAE, betul tak? Betul. GAE adalah GAE saya rasa produk pertama yang saya fall in love dengan QM, GAE. Saya nak tahu, dah profit ke belum? Dah berkali-kali. Dah berkali-kali. Boleh tak share dengan kita sedikit apa ni average profit untuk satu unit tu? Saya cakap terus terang lah, masa saya dengan suami saya awal-awal join QM, the first 6 bulan pertama, kami tak fokus pada profit sangat. Kami fokus untuk jadi dealer, sebab kita tahu commission untuk dealer sangat-sangat tinggi. So kita aim untuk dealer tu dulu. So bila GAE kami dah dapat profit dalam RM100, ada yang RM40 pun kami dah jual. Bayangkan, kami tak tunggu profit banyak-banyak. RM40, RM100, RM100.5, RM200 kami dah jual. Kami tak tamak dekat profit tu lagi. Kami tamak nak kejar dealer dulu, sebab nak kejar commission as a dealer. Itu 200 profit untuk satu unit setiap unit kan? Ya, setiap unit, betul. Banyak lah tu 200 tu. Tapi tu dah dulu kita, sebab kita aim dealer, ada yang profit baru RM46 dah jual. Memang tak kisah, tak terkilan, as long as dapat balik modal. Kita nak balik modal tu, kita nak roll balik untuk beli GAE untuk jadi dealer. So once dah jadi dealer suami isteri, barulah kami cerdik sikit, tunggu profit RM300, RM400, RM500, RM600 baru jual. So kalau saya jadi you all, kita kalau boleh work smart. Jangan nak cepat-cepat profit lump sum yang banyak-banyak. Aim dealer dulu, sebab commission dealer plus profit lagi untung, instead of dapat profit JE saja kan. So better aim dealer juga. Saya faham. Maksudnya masa kita beli, kita dah dapat 7% commission, and then profit dah ditambah 2 tu. Banyak lah kan? Betul. Ini strategi tuan-tuan dan puan-puan. Alright, tak apa. Kita tunggu. Banyak lagi sebenarnya ni Puan Amira nak kongsi dengan kita. Jadi saya nak ucapkan berbanyak terima kasih juga kepada Puan Amira kerana sudi luangkan masa menerima jemputan TGC dan Dr. Wida untuk berkongsi dengan kita semua dekat sini. Alright, so saya tak nak buang masa Puan Amira yang tak sabar lagi nak berkongsi dengan semua, dapatkan manfaat. Silakan Puan Amira. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Saya try control. Saya tak boleh control lah slide ni. Tak boleh, dia kena yang share tu sendiri. Okay. Jadi saya minta siapa, Dr. Vida yang control. Wah. Okay, saya minta tolong yang control tu tolong, kalau saya cakap next, minta tolong slide next slide ya. Okay, Assalamualaikum. Saya dealer Amira. So hari ni kita akan belajar tentang know your product. Kita nak kenal apa itu QM, company QM ni company apa, dan apa produk-produk yang company QM ni sediakan untuk kita, dan how this product boleh bagi kita benefit. Okay, so next slide.
Okay, hari ini saya akan fokus pada enam basic tajuk. Yang first introduction, and then background company kita, background QM, and then straight pada produk kita iaitu GSA, GCA, GAE, dan last kali, when we already know about this product, tak naklah duduk diam saja. Kita nak kena take action. Bila kita take action, barulah kita nampak, oh patutlah orang duk gila buat QM ni, rupa-rupanya macam ni hasil dia. Kita nak macam tu. Alright. So I hope kita boleh go through step 1 sampai step 6 tu sama-sama. Kalau tak faham nanti boleh tanya dekat chat ataupun direct buka speaker je lah. Okay, next slide. Okay, introduction. Saya sebenarnya house manager. Tapi sebenarnya suri rumah tangga je pun sebenarnya. Bukannya apa-apa pun. Saya lepas kahwin, saya buat master. And then saya dah habis master. Saya baru nak sambung PhD. Saya tak sempat sebab COVID. Jadi saya jadi housewife. Bila lama-lama jadi housewife tu, jadi macam blank. Duduk rumah tak ada apa-apa tujuan. Saya rasa dekat bertahun-tahun jugalah saya jadi macam bengong-bengong duduk rumah macam tak ada tujuan macam tu. Sampailah bulan Mei tahun lepas, which is baru setahun lepas saya join QM. Itu pun bukan saya yang minat, saya punya suami yang berminat. Dia yang study pasal QM betul-betul. Dia yang betul-betul siang malam 2 hari berturut-turut dia study dekat official website QM, official website bank, official website korporasi angkasa. Detail dia study pasal QM dan dia dah yakin dia join QM tanpa pengetahuan saya. Sebab saya tak setuju sebenarnya dia join QM. Saya takut QM ni scam. Okay, dia join sengak-sengak. Bila saya tahu pun dah terlambat. Sebab dia dah beli GAE pun time tu. Dia dah beli, saya rasa dekat 5K, 10K macam tu. Okay, so nak tak nak saya pun terpaksa redha lah. Walaupun dalam hati tu duk marah-marah saya punya suami kan. Tapi saya join juga sebab tu pun sebab saya jadi proxy saya punya suami. Dia daftarkan saya supaya dia boleh naik jadi dealer. Dia beli account, dia beli GAE gunakan saya punya account. Okay, alhamdulillah dalam masa sebulan dia jadi dealer. Itu rezeki dia lah. Tapi dalam masa yang sama saya masih tak berminat nak buat QM. Dan as you see dalam slide tu, saya tidur selama 8 bulan. Bayangkan saya join bulan Mei, saya tak buat apa-apa drastic action pun. Saya tak study pasal QM pun. Saya join kelas-kelas Zoom macam ni. Tapi what I did, apa yang saya punya salah, saya tak buat step ke-6 itu saya tak buat apa-apa action. Saya cuma tidur je. Saya join for the sake of nak tolong suami saya jadi proxy sahaja. Sampailah bulan ke-8 saya join QM tu, saya nampak gaji suami saya sebagai dealer daripada start 300 gaji dealer pertama, naik 1000, naik 2000, naik 3000. Betul, lepas tu bulan 12 tahun lepas, which is baru 6-7 bulan dia join QM, dia dah dapat gaji 5,000 side income dekat QM. Dia sebab suami saya doktor. So dia bukanlah buat QM ni sebagai full time. Dia tak ada masa pun nak buat kelas macam ni. Tanyalah Huda. Kalau doktor suruh dia buat kelas jadi speaker, dia takkan sempat. Dia busy. Suami saya betul-betul buat part time. Tapi dengan part time tu dia boleh dapat 5,000 side income di QM. Siapa nak bagi? Masa tu 5,000 tu bukan profit QM tau. Itu bukan profit daripada QM. Itu adalah gaji. Itu adalah kita punya commission bila orang ataupun kita sendiri beli GAE. Sebab itulah suami saya kejar nak jadi dealer supaya dapat commission dealer tu bila beli GAE. So bila saya nampak gaji dia 5,000 tu, saya terus buka mata. Saya dah tak tidur dah. Saya rasa macam kalau dia yang kerja kat hospital pun boleh buat part time QM gaji 5,000. Saya yang housewife ni ada masa takkan saya tak boleh nak buat macam dia. Saya yang housewife kot. Saya boleh manage saya punya time sendiri kat rumah kan. So saya rasa macam tak berjadi ni, aku kena ligan ni. So saya pun masa start tahun ni saya dah buat aim. Saya start tahun ni saya dah buat azam baru. Saya nak jadi dealer. Saya nak kejar saya punya suami punya level. Saya nak at least sama level dengan dia. So saya kejar. Bulan 1 tu juga bila saya aim, saya terus dapat. Cukup hujung bulan 1 saya dapat jadi dealer. Kiranya kalau kita aim nak jadi dealer, dalam masa sebulan kita boleh kejar. Memang boleh. Tak kisahlah you pakai proxy ke ataupun saya tak ada duit sebab saya housewife. Dan saya punya duit suami saya tu masih dalam GAE. Ada yang belum profit. So saya tak boleh guna duit tu untuk nak naikkan saya jadi dealer. So what I did is I share lah. Saya share dalam saya punya WhatsApp status, saya share dalam saya punya Instagram. Saya cuma share dalam 2 social media saja. Instagram dengan WhatsApp status. Saya tak buat Facebook. Sebab masa tu saya tak yakin. Saya rasa orang Facebook terlalu hardcore kalau mengutuk. So saya belum berani lagi masa tu nak buatkan Facebook. Saya buat 2 saja. Itu pun saya dah dapat jadi dealer dalam sebulan. And then
Bila saya dah tengah semangat sangat dia jadi dealer tu, so saya push kawan saya cakap kat dia, "Weh, jomlah, Syok ni jadi dealer ni. Kita dapat commission setiap kali hampa beli sendiri. Dapat dah commission, tak payah tunggu orang beli." So saya punya and then the next month tu, bulan kedua saya dapat habis hasilkan dealer saya yang pertama, iaitu saya punya makcik sendiri. Makcik saya tu accountant tau, bukan orang-orang yang tak ada ilmu lah. Dia accountant yang dia akan kira every cent, profit, how much management fee, QM ambil berapa, kita dapat berapa, dia akan kira detail. So bila makcik saya yang accountant detail macam tu, dia boleh join QM dan dia boleh jadi dealer, saya makin semangat lah. Sebab saya rasa macam, oh, orang macam ni bukan sebarangan dia join. So kalau dia join dan dia jadi dealer, maksudnya dia pun tahu QM ni legit. So saya pun lagi Apa semangat. nama makcik tu? Kita nak jemput Nazira. dia buat collection ni. Nazira. Tapi dia pemalu. Kalau dalam poster pun dia tak gambar dia memang pemalu. Okay. Dia very very introvert. Tapi cara dia promote adalah dia promote ke kawan-kawan dia yang rapat-rapat je lah. Dengan makcik saya, dia wajibkan setiap anak-anak saudara dia buat akaun QM. Dia wajibkan, dia yang akan daftarkan, tapi dia pakai duit dia dulu untuk beli di akaun anak-anak saudara itu. Kemudian bila dah profit tu, dia tunjuk kat anak-anak saudara, tengok ni akaun you, ni duit I. Kalau and I dah profit 600, 800. Kalau ni duit you dah profit dah, you rugi tak join. Bila macam tu, bila anak saudara dia nampak profit tu betul-betul jadi, barulah anak-anak saudara dia semua ramai join KM lepas tu. Dia sebab dia ada modal, so dia buat cara macam tu. So depends. And then bulan ketiga tahun ni, saya dapat produce second dealer, which is saya punya kawan baik dekat universiti dekat UIA lah, which is Alhamdulillah. And then bulan 4 sampai bulan 6, kau tengok tu saya fokus pada suami. Kenapa saya fokus pada suami? Sebab time tu kita nampak saya dah produce 2 orang dealer, saya punya suami saya pun dah produce 2 orang dealer. Jadi saya rasa macam kita kena fokus pada one of us lah, tak boleh dua orang. Kita kena fokus seorang untuk seorang jadi DD dulu. Kita buat strategi. Okey, tak apa, I tak tamak, I isteri, I bagi you ke depan dulu. I bagi suami jadi DD dulu. So what I did is I stop fokus dekat I untuk jadi DD sekejap. I fokus kat husband sebab dia busy kerja. So saya tolong guide dia punya dealer, dia punya bakal dealer dia untuk macam mana nak guide orang. Saya yang tolong guide dia punya klien-klien dia. So Alhamdulillah berhasil lah. Daripada bulan 4 sampai bulan 6 tu saya fokus pada klien-klien suami saya dan dia dapat jadi dealer bulan 6 tu, Alhamdulillah. Dapat upah tak? Kita support each other. Jangan tamak tau. Kalau dalam bisnes ni, kalau you tamak, you nak cepat-cepat profit, you tak panjang. You tak lama. So kita ada time kita bagi, ada time kita ambil. So macam jangan kedekut lah. Jangan kedekut. So saya willing bagi 3 bulan masa saya untuk saya punya suami, fokus untuk dia naik DD. So once dia naik DD, baru sekarang saya fokus untuk saya produce saya punya dealer yang ketiga, keempat, kelima. Macam tu. So doakanlah saya, mana tahu kan saya boleh jadi DD tahun ni, by end of this year. Doakan saya ya. InsyaAllah, amin. Amin. Nak bulan berapa? Next slide. Okay, next Tak jadi slide. DD bulan berapa ni? Saya rasa nak di bulan 12 lah. Paling lambat pun tak tahulah kan. Sekarang berapa dealer dah? Sekarang Direct okey, dealer sekarang saya direct dealer dah 2 yang official. And then yang ketiga tengah dah halfway production, yang keempat tu baru suku production. So tengah kejar lah. Bulan 10 naik DD ni. Saya harap tak tahulah. Tapi itulah saya nak share, walaupun saya baru bangkit daripada tidur bulan 1 tahun ni, tapi saya dah dapat jadi dealer, saya dapat produce 2 orang dealer dan saya dapat 4 digit income. Bulan pertama saja saya dapat income dealer tu dalam 700. Tu pun not bad lah. Saya duduk rumah promote macam tu je kan dekat saya punya social media. Saya dapat 700 untuk bulan pertama. Start dari bulan kedua sampai sekarang, every month saya dapat 4 digits income. Yang kalau dalam poster tu, yang poster pertama yang bawah sekali tu Didi Dr. Zuhairi, itu saya punya suami. Ini poster saya yang kedua. Ini poster daripada saya punya tim yang lagi satu lah, tim GV tu. So Alhamdulillah, walaupun saya dengan suami saya buat part time, memang kami tak fokus pada semua social media. TikTok kami belum masuk, Facebook kami belum masuk. Kami cuma fokus pada WhatsApp status dengan IG sahaja. Itu pun bukan betul-betul hardcore. Itu pun dah dapat 4 figure income. Bayangkan saya punya suami dapat 4 figure, saya dapat 4 figure. So semua duit tu kita tak shopping tau. Kita guna untuk beli balik GAE. So kadang-kadang orang fikir macam Mira dengan suami mesti kaya kan sekarang buat QM. Ya, kita kaya tapi daripada segi simpanan. Saya fokus pada simpanan. Jadi kami tak spend. Even dapat payout 1,000 ke 2,000 ke, semua tu kami akan guna untuk kami punya beli GAE. Guna balik untuk invest duit tu.
Okay, next. Next slide. Okay, so kita nak fokus directly terus pada background company. Siapa di sebalik QM ni? Siapa orang yang buat QM ni? Okay, so kita tengok. Orang pertama adalah Datuk Lim Kong Soon. Dia adalah founder QM. Dia orang yang menubuhkan company ini. Okay. Datuk Lim ni bukan calang-calang orang. Dia dah 20 tahun lebih dia punya pengalaman dalam bidang emas ni. Bukan setakat emas. Timah dan macam yang lebih kurang tu. Dia dah ada pengalaman sebanyak 20 tahun. So, bayangkan how much experience yang dia dapat. And then, one of the, saya pernah dengar satu YouTube yang cerita macam mana Datuk Lim dulu buat perniagaan emas ni. Masa awal-awal dulu, dia pinjam kereta kancil staff dia untuk hantar emas ni kepada bank. Sebab QM supply emas kepada bank tau. Tapi time tu mungkin baru-baru nak start. Kita belum mampu nak hire security punya safety kan. So kita, Datuk Lim personally hantar kepada bank-bank itu guna kereta kancil staff dia. Camouflage, menyamar supaya orang tak tahu dia bawa emas. Bayangkanlah bawa emas naik kereta kancil lepas tu hantar pergi ke bank. Punyalah effort nak berjaya tu tak senang ya. Tapi sekarang tengok Datuk Lim punya kejayaan dia macam mana kan. Jadi founder QM yang besar yang bukan sekat kat Malaysia. QM ni ada dekat dunia ni. Bukan sekat kat Malaysia tau kita ada dekat Indonesia, kita ada dekat Philippines, kita ada dekat Thailand, dekat Australia of course sebab kita ambil emas daripada Australia. So Australia kita ada, UK kita ada, US kita ada. Saya pun ada customer daripada USA, satu orang Malaysia yang duduk sana. Saya ada customer daripada Indonesia. So that's why saya boleh berani cakap yang kita memang dah ada di international sebab saya dah ada klien daripada overseas. Okay. So next adalah kita punya chairman iaitu Tan Sri Datuk Mazlan. Okay, Tan Sri Datuk Mazlan ni pula bukan calang-calang orang juga. Saya rasa kalau orang yang orang Kelantan ataupun orang KL, especially yang kerja polis akan kenal beliau. Sebabnya Datuk Mazlan ni sebenarnya adalah dia adalah ketua polis dekat negeri Kelantan tau. Masa tahun 2016 sampai 2017 tak silap saya. Mungkin Huda mestilah kenal kot sebab Huda kan orang Kelantan. Saya dekat rumah. Saya tak kenal. Saya tak kenal sebab tapi bila join QM baru saya tahu. Oh, yang ni punya ketua polis Kelantan bukan calang-calang orang kita punya chairman ni. And then lepas jadi ketua polis Kelantan, Tan Sri Mazlan sambung jadi ketua polis wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. So bukan calang-calang orang yang kita ambil jadi chairman, ketua polis negeri tau. And then sebelum dia pencen masa COVID tu, dia jadi kita punya timbalan ketua polis negara. Can you imagine? Kita punya chairman bukan orang calang-calang. Saya ulang dia adalah ex-ketua polis negeri Kelantan, ex-ketua polis KL, ex-timbalan ketua polis negara. So, kalau you rasa QM ni scam, dia berani ke ambil ex-ketua polis? You kalau orang yang selalu cakap kat Facebook, cakap dekat yang merapu cakap kata QM ni scam, QM tipu, QM penyamun. Kalau betul-betul Datuk Lim ni penyamun nak ambil duit kita, scam, dia berani ke nak ambil chairman kita ni sebagai timbalan ketua polis? Tak berani. Tapi this is the fact. You boleh after habis kelas, you boleh google nama Tan Sri Datuk Sri Mazlan ni and then you tengok apa dia punya profile dia. Siapa dia? Dapat anugerah macam-macam daripada istana. So, dia adalah chairman kita. Company kita sangat-sangat trusted. Okay, next. Kita dah ada wakil daripada polis. And then next, kita punya director kita. Director kita adalah Haji Kamari Zaman. Okay, Haji Kamari Zaman ni bukan calang-calang orang juga. Dia adalah sebelum dia pencen, dia adalah director di Bank Negara tau. Director di Bank Negara. Bukan bank pertanian ke agro ke tak. Ni director Bank Negara. Bank yang memang certified. Okay. And then dia juga ex-chairman di Bank Persatuan. And then lepas dia pencen, Haji Kamari ni jadi director di PBSNB. PB tu adalah pemodalan, BSN Berhad. So can you imagine di sebalik QM ni ada Datuk Lim yang memang dah mahir pasal emas 20 years experience, and then kita ada ex timbalan ketua polis negara at the back, and now kita ada orang ex bank negara, dan now dia adalah orang director daripada PBSNB. Bukan calang-calang orang di sebalik QM ni. Okay. Dan kalau sebab kita kat QM kita nak fokuskan kita ada syariah compliance. Kita bukan sekadar jual emas tapi tak patuh syariah. Buat apa kan?
Okay, so that's why kita ada syariah committee chairman. Okay, kita tengok nama Datuk Seri Haji Hassan. Kalau kita nampak, alah ustaz ni macam ustaz-ustaz je kan, macam ustaz-ustaz dekat masjid-masjid je. Tapi kalau orang Penang kenal dia. Dia adalah mufti negeri Penang tau. Tak silap saya tahun 2000 something lah. Dia adalah mufti negeri Pulau Pinang. Dan dia juga adalah lecturer di universiti, tak silap saya, Yayasan Pengajian Tinggi Islam kot dekat Nilampuri, tapi di Kelantan lah. So beliau adalah lecturer. Beliau adalah mufti negeri, bukan mufti yang mana-mana, mufti negeri tau, negeri Penang. Kemudian beliau juga pernah jadi member of Syariah Advisor. So Datuk Haji Hassan ni, dia advise syariah, dari segi syariah dan law kepada Bank Negara dan Maybank. Can you imagine? Bank Negara dan Maybank ambil Datuk Seri Hassan ni jadi dia punya syariah committee. So behind QM ni bukan orang yang calang-calang. Saya tak cakap auta. You boleh Google website QM lepas habis kelas, tengok website kita yang official. You can see siapa lagi detail lah. Bukti yang saya cakap ni saya tak tipu. Dalam website QM pun ada, ataupun you can just Google this name. You can see dia ada data dalam Wikipedia. Also you boleh jumpa. I dah buat dan I dah jumpa. Okay. So kalau you masih ragu-ragu, maksudnya you tak buat betul-betul research siapa orang di sebalik QM ini. Okay. Okay, next slide. Okay, next slide is, orang selalu tanya, QM ni dia jual emas online saja ke? Emas kita ni on paper je ke? Mana emas fizikal kita? Kita ada ke emas fizikal? Tapi sebenarnya kita ada ya. Lemak emas saya ke atas, saya tak tahu pula. Tapi saya sendiri pun dah ada emas yang paling kecil di QM, iaitu emas 0.01 gram. Saya dah ada emas 1 dinar. Saya dah ada emas QM yang 10 gram. Saya dah ada dah. Okay. So saya cakap ni berdasarkan fakta yang saya dah pegang emas tu. Saya dah ambil satu, saya ambil, saya order melalui Tekun. QM akan hantar kepada Tekun Arhanul Tekun dekat seluruh negeri, dekat Malaysia pun ada. Kita boleh ambil kat Arhanul Tekun ataupun kita boleh deliver direct ke rumah kita. Saya dah try dua-dua cara sampai emas fizikal pada saya. So jangan risau. Okay. So orang cakap kan, kenapa tak pernah dengar nama QM sebelum ni? Kenapa tiba-tiba QM ni macam baru dengar je? Selalu dengar nama-nama company-company lain. Kenapa tiba-tiba QM ni muncul? Okay, actually QM dah lama. Dia dah daripada tahun 2012 lagi. Masa tu saya baru umur dalam 22 tahun. Saya baru nak start hidup kat universiti, kat UIA tu. Tak kenal lagi dunia kan. Tapi QM dah ada, dah buat dah company. Tapi kita tak dengar nama QM dekat mana-mana social media ataupun dekat mana-mana paper sebab QM fokus pada business to business, B2B. QM cuma jual emas kepada syarikat-syarikat, kepada koperasi, kepada bank. Dia tak jual ke orang biasa macam kita. Dia fokus pada yang big-big, yang jorong-jorong besar dulu. Baru tahun 2019 sebelum COVID, barulah QM buka kepada orang awam macam kita. Barulah QM famous. Tapi kalau orang bank, dia kenal je QM sebab QM dah lama supply emas pada bank-bank. Okay. So orang tanya, kalau betul ada emas fizikal, mana emas fizikal tu? Simpan kat mana? Kalau kita beli kat Habib, beli kat Pokong yang emas 1 gram semua tu, kita dapat bawa balik. Kalau kat QM ni cakap je beli emas, duit transfer. Mana emas tu kan? Ada number je kat kita punya account. Okay, emas kita, QM tolong simpankan. Okay, kalau dalam slide ni saya kata, saya tunjuk, tengok ni dekat di Brinks. Brinks ni sebenarnya company yang dah lebih daripada 100 tahun dia function. Company ni, Brinks ni. So Brinks ni dia sebenarnya daripada UK, daripada London actually. Okay, tapi cawangan dia untuk di Asia ada di Singapura. Jadi emas yang kita beli kat QM, walaupun RM10 saja emas tu, akan disimpan di Singapura. Brinks cawangan Singapura. Okay, so Brinks kalau you guys nak tahu, kalau macam dulu kan sebelum Queen Elizabeth meninggal lah, Queen Elizabeth yang Queen UK tu, semua dia punya barang-barang permata dia punya jewellery, barang dia punya tiara yang mahal-mahal, all disimpan di Brinks. Tapi Brinks dekat UK lah, dekat negara dia. Nak cakap company ni is very trusted sampai ke even Royal of London pun simpan barang-barang berharga dia pun dekat Brinks. Okay, so company ni very established. You sini pun again boleh Google company Brinks lama. Okay. Next, orang cakap pula, kalau QM bankrupt, mana emas saya? Saya rugi tak? Kan? Dah lah kita tak pegang emas tu. Emas fizikal tak ada dengan kita. So kalau QM lesak ke, QM lari ke, QM bankrupt ke,
What happened to our gold? Kita tak ada emas kat tangan kita. What happened? So jangan risau. Itu pun QM dah mention dalam website. Okay, kita punya emas 100% diinsurankan oleh Lloyd of London. Okay, 100% lah. Kalau you beli emas RM10 pun, kalau tiba-tiba QM bankrupt ke apa ke, you will still get you punya emas tu. Let's say lah you beli sekarang RM10. Tapi time bila tiba-tiba lah QM tu bankrupt contohnya kan. Masa tu harga tu dah jadi RM100. So Lloyd of London Insurance ni akan bagi you cash untuk nilai harga emas waktu-waktu itu. So 100% di cover ya, tak kisah you boleh nilai harga emas kecil ataupun besar. Dan sejarah company Lloyd's of London ni, kalau you guys nak tahu, dia pun dah 100 years berfungsi sebagai company yang provide insurance dekat dunia ni. Okay, kapal Titanic yang tenggelam dekat negara overseas tu, yang famous film tu, kapal tu pun diinsurancekan oleh Lloyd's of London ni. Okay, so kita pilih company, kita pilih tempat simpan peti besi, bukan tempat yang calang-calang. Kita pilih yang company yang very orang kata established. Kita ambil company insurance pun bukan company insurance yang biasa-biasa, kita ambil yang very established. Alright. Okay, so kalau tak yakin juga, saya tak tahu nak cakap apa. Maksudnya awak tak study betul-betul lah. Sebab saya pun dulu antara orang yang tak study pasal QM. Saya takut, saya tak nak study. Saya rasa macam tipulah QM ni. Tapi bila saya tengok macam saya punya suami ni betul-betul yakin, bila saya sendiri yang study pasal QM, rupanya betul, licik. Kalau you tak yakin, maksudnya you kurang study lagi pasal QM. Google saja, semua benda ada kat internet. Okay, next slide. Okay, ada juga orang cakap, Amira, saya Google pasal QM ni, kenapa QM ni tak daftar dengan Bank Negara Malaysia? Saya risau ni, kenapa tak daftar? Kalau tak daftar, macam mana kita nak check QM ni betul ke tak betul, scam ke tak scam? Alright, so syarat-syarat untuk daftar dengan Bank Negara, kalau you company yang bersifatkan pelaburan, investment, that kita kena daftar dengan Bank Negara lah. Tapi QM, kita bukan company yang untuk investment. Kita adalah company yang jual dan beli emas. Itu saja. Macam Habib, macam Pokong, macam Tome, dia daftar tak dengan Bank Negara? Tak, sebab dia jual dan beli emas. Sama juga macam QM. Kita memang jual beli emas sahaja. Our profit is 100% based on kenaikan harga emas dunia. So kita bukannya macam investment ya. Sebab tu kalau macam GAE, saya tak kata yang kita invest. It's not investment actually. GAE tu. Kalau investment, bukan word yang tepat lah untuk GAE tu. So ni saya ada sediakan surat juga. Kita bukan daftar di bawah Bank Negara, tapi kita dipantau oleh Bank Negara under Akta AMLA. AMLA ni adalah Anti-Money Laundering Act. Okay. Dulu, last year masa saya join QM, saya boleh transfer sebab saya kan ada klien daripada US, daripada Indonesia kan. Dulu last year, kita masih boleh transfer. Katalah saya nak transfer JSA saya, nak bagi hadiah kat kawan saya yang dekat US tu. Saya still boleh transfer. QM still allow untuk saya transfer kepada akaun QM yang di luar negara. Masih boleh. Tapi start pada tahun ni dah tak boleh dah. QM makin strict sebab kita kan dipantau oleh AMLA, oleh Bank Negara. So QM nak sekat supaya tak ada orang menggunakan QM ni untuk nak cuci duit. Okay, untuk yang orang yang ambil rasuah ke, orang yang macam buat bisnes-bisnes kotor, yang nak avoid benda tax ke, QM tak nak kita terlibat dengan benda macam tu. So kita tak dibenarkan, walaupun orang overseas, orang US, orang Indonesia ada akaun QM, tapi kita tak boleh transfer JSA kepada mereka. Sebab kita nak avoid daripada kita inilah wang-wang haram macam ni lah kan. Orang Malaysia buat duit haram dekat Malaysia, transfer pergi US pakai QM macam tu. So kita nak avoid benda tu. So kita strict pun sebab kita under AMLA. Kita takkan macam senang-senang kita nak buat suka-suka hati kita. No, kita under AMLA. And then sebab tu lah kita cakap QM ni licik. Even Bank Negara pun pantau kita. Dia pun advise kita, okay QM, kalau you allow you punya klien you transfer JSA kepada klien QM dekat overseas, dia akan jadi fishy. Transfer 30k pergi US, takkan fishy macam tu kan. Jadi QM stop, tak allow dah, supaya kita tak terlibat dengan AMLA. Alright, tak terlibat dengan pengumpulan wang haram. Okay, next. Okay, next slide. Orang tanya juga, betul ke QM ni supply emas pada bank? Betul ke tak betul? Alright. So ini pun you guys boleh Google sendiri, tapi saya dah screenshot, saya dah letak dalam slide ni. Okay. Kita supply emas pada 4 bank di dalam Malaysia. Bukan 1, bukan 2, tapi 4. Okay, bank tu bank yang semua kita kenal. Tak ada orang tak kenal. Semua kenal bank Muamalat.
Semua orang kenal Afin Bank, semua orang kenal Alliance Bank, semua orang kenal Al-Rajahi Bank. Empat bank ni kita yang supply gold bar kepada company, kepada bank-bank ini. Bank pun jual juga emas. Bank pun ada juga macam jual emas pada klien-klien dia. So kita yang ambil emas daripada Perth Mint Australia, bawa ke Malaysia dan supply kepada bank-bank ini. Dan kita juga kalau kat QM kita kan ada macam apps, kita ada sistem untuk nak beli emas online tu kan. Kita juga supply sistem itu pada bank-bank. Okay, nama dia iGold. So kita ni, QM ni dah very very established. Kalau bank boleh trust kita, kenapa kita pun macam rasa macam ragu-ragu? Tahu tak, macam contoh saya baca, untuk bank muamalat terima QM supply emas kepada dia, bank muamalat hantar staff dia pergi kepada Perth Australia, iaitu tempat kita ambil emas. Dia akan check dulu betul ke QM ni official reseller emas untuk Perth Mint. Dia hantar, bank muamalat hantar staff dia pergi Australia, check dengan Perth Mint betul tak betul. Dah betul, dia check pula, hantar pula dia punya staff dia pergi pada Brinks, check betul ke emas tu disimpan di situ ni semua. Bank akan check very very thoroughly. Dia bukan sekadar macam tengok paper, okay dah agree. No, dia hantar orang untuk double check, untuk make sure benda tu betul-betul legit. So kita bukan orang bank, kita tak boleh check. Tapi kalau bank percaya kepada QM, kita apatah lagi. Okay, alright. Yang ni you boleh google after class pun you boleh google. You just google siapa supply emas kepada bank muamalat, siapa pembekal emas kepada bank Afin. You boleh search, I dah sebanyak kali search dan I always jumpa jawapan daripada official website bank. Memang akan jumpa, memang akan nampak. Okay, next. Saya ni cakap seorang-seorang, semua dengar okey ke ni? Dia diam je. Weh, kusyuk ni tengah mentelak. Okay. Saya takut orang tak dengar sebab macam diam je. Okay, next. Okay, terima kasih Ain. Okay, next adalah Arif tengah bertapa. Okay, next question yang orang selalu tanya, QM ni patut syariah tak? Macam pelik je kalau kadang-kadang orang cakap GSA ni aku rasa macam betul-betul syariah sebab company-company lain pun ada juga GSA. Bank pun ada macam ala-ala GSA, cuma nama lain. Bila sebut GCA yang pajak GCA tu orang macam okay boleh terima sebab arahan Nur pun banyak juga kat Malaysia. Bila sebut GAE orang dah macam no, this is not legit. This is we never heard of GAE before. We never heard of this kind of facilities before. So I think GAE is tak patut syariah. Orang terus assume macam tu. Sebab betul-betul sebenarnya GAE ni the first facility dalam dunia adalah dekat GAE yang bagi pembiayaan 9 unit macam ni. Okay, so you boleh cari kat website QM yang official. Okay, siapa yang bagi advisor untuk kita, siapa yang bagi kita sijil patut syariah adalah Tawafuk Consultancy. Okay, untuk GSA, GCA, GAE, tiga-tiga tu Tawafuk Consultancy yang bagi kita approval, bagi kita surat sijil yang kita ni adalah patuh syariah. Dia dah check dah. Tawafuk pun dah pergi kepada Brinks, dia dah pergi kepada bank-bank, dia akan check betul ke kalau kita beli 1 unit dapat lagi 9 unit, dan betul ke 9 unit ni ada emas fizikal tu ke macam main cakap je dalam paper. Dia dah check and memang emas lagi 9 unit tu untuk GAE ada. Alright, so saya bagi contoh and then untuk dekat kanan ni ada sijil certification of syariah compliance. Okay, tu sijil syariah yang mengatakan kita patut syariah. Yang ni cuma GSA, tapi GCA dan GAE pun ada, cuma saya tak muat letak dalam ni. You can ask from your dealer lah sijil tu. Okay, kat Malaysia kita di certified oleh Tawafuk mengatakan kita ni patut syariah. Kejap anak saya cakap pula dah. Kejap mana pernah kelas. Okay, next. Untuk badan international yang bukan sekat kat Malaysia, badan international juga iaitu ROFI pun certified yang kita ni adalah patuh syariah. Kalau orang yang belajar pasal orang cakap syariah dan law dan syariah untuk pengajian Islam syariah something like that lah dekat universiti, when they heard about IOFI, dia tahu IOFI ni adalah badan yang sangat-sangat high, orang cakap high class, yang kita susah nak dapat certification tu. So if QM dapat, maksudnya kita betul-betul patuh syariah lah. Kita betul-betul sangat-sangat boleh trusted. Macam tu. You pun boleh boleh google apa itu ROFI. Okay, apa itu Tawafuk Consultancy. Okay, next slide. Okay, so kita dah kenal pasal kita punya background company. Saya harap semua dah yakin sebab saya harap bukan sekadar yakin sebab saya cakap tau. Lepas habis kelas ni google sendiri. Dengar, cari sendiri fakta-fakta yang saya cakap ni. Sebab rugi kalau you tak google, rugi you tak baca daripada semua-semua yang sahih. Sebab everything is already in the official website.
Okay. So lepas you dah yakin dengan kita punya company, then we go next to the product, which is kita ada 3 je produk, iaitu GSA, Gold Storage Account dan yang first. Okay, GSA ni kalau you ada account Maybank to you ada account CIMB Click, you ada account Bank Islam yang Bank Muamalat yang online banking, is the same like that. Sama saja, cumanya di bank kita simpan duit cash. Okay, di GSA kita simpan emas. Tu saja beza dia. Kat bank kita boleh transfer duit. Okay, rasa macam nak bulan ni dapat gaji lebih, nak bagi duit kat mak kita, transfer kat bank, dekat Maybank dia, transfer kat Bank Islam dia. Sama juga kat GSA, you boleh transfer. Kalau you rasa macam hari ni birthday saya punya kawan lah, nak transfer emas lah kat dia, you boleh transfer. Dulu boleh transfer emas rendah RM1 kat QM, sekarang dah naik sikit, transfer emas rendah RM3 di QM. Okay, tapi itu pasti rendah RM3 kan. You boleh transfer emas tu. And then you dekat QM juga, you bukan sekadar boleh transfer, you boleh beli emas serendah RM10, and then you boleh beli, jual, and then you boleh withdraw physical tu. Yang saya dah withdraw hari tu lah, saya dah withdraw 1 gram, saya dah withdraw 1 dinar, 10 gram. Okay, and then kalau nak tahu GSA ni, of course lah, GSA ni, Channel Huda, hari ni birthday saya. Okay, happy birthday Huda. Tiba-tiba je lah kan. Sebab orang kata boleh transfer kalau betul. Nanti trainer Huda copy GSA punya account post mana tahu kau ada orang yang sedekah hari ni, hadiah birthday. Okay, dulu masa saya baru-baru nak start buat QM awal-awal dulu, saya nak cara-cara saya nak attract orang untuk join QM adalah saya cakap dia, okay, you buat account QM dulu, you register free, and then I transfer kat you sikit emas. Okay, orang macam, dapat transfer emas? Orang excited. Tahu tak, saya transfer RM1 je. Setiap orang saya transfer tak banyak pun, saya transfer RM1 je. Lepas saya cakap, Mira bukan kedekut tau, tapi Mira nak buktikan yang kat QM ni kita boleh buat account percuma dan kita boleh transfer emas rendah RM1 dekat orang. Itu dululah. Sekarang dah transfer rendah RM3 dekat orang. So senang, it's very easy. Kalau tiba-tiba rasa macam birthday kawan saya tapi saya tak sempat lah nak order makanan kat dia ke nak bagi hadiah ke apa, senang, transfer saja emas. Okay, dia pun happy dapat emas kan. Okay, dekat QM ni kita beli emas sama saja, semua company, Habib ke, Pokong ke, Tome ke, QM ke, kita beli okay, dekat QM pun sama, kita beli emas, kita refer pada harga modal emas dunia. Satu dunia pakai harga modal yang sama. Okay, Habib ke Pokong pakai harga modal yang sama. Kalau tengok dekat apps kita tu ada tulis yang dalam kat bawah tu tulis 65.1 USD lah. Sekarang harga tengah rendah. Tadi saya tengok last dalam 61.5 USD kot, lebih kurang macam tu. So every kedai emas di dunia, kedai pajak pun refer kepada harga emas dunia yang sama. Daripada harga emas itulah company lain-lain akan tambah berapa persen dia nak profit. Okay, Habib, Pokong profit dia at least 20 to 30% daripada harga modal itu. Okay, dekat QM, kalau GSA, QM cuma top up, QM cuma ambil profit 7% saja. Okay, 7% saja, 7%. Okay, 7% tu, for example lah, you beli emas rendah RM10, you beli emas RM10. Tapi you akan dapat emas bernilai RM9.30. Okay, lagi 7% tu pergi mana? Lagi 7% tu QM ambil siap-siap dah sebagai dia punya profit. Faham tak? Kalau faham cakap satu. Faham tak? Tak nak cakap satu pun? Okay. Okay, saya ulang balik . Kalau spread tu maksudnya, spread 7% tu maksudnya profit yang company ambil. Okay, setiap produk QM, GSA, GCA, GAE, semua QM akan ada juga profit, spread yang berbeza. Setiap produk tu ada spread yang berbeza. Okay, kalau untuk GSA yang pertama ni, QM ambil spread cuma 7% sahaja. Okay, kalau you compare dengan bank, dengan company-company emas yang lain, lagi ramai, lagi tinggi dia punya spread dia. Bukan 7, ada yang 9%, ada yang 10%, ada yang 20%, ada yang 30%. Okay, lagi mahal. So kat QM ni cuma serendah 7% saja. You beli emas RM10, okay, dalam account you akan masuk emas bernilai RM9.30. Okay, lagi 7%, QM akan automatik tolak, akan automatik ambil sebagai profit dia. Kalau you beli emas RM100, maksudnya you dapat emas bernilai RM93.
Lagi RM7, QM ambil siap-siap sebagai profit dia. Kan? QM pun mestilah dia nak profit. Okay, mesti dia nak profit. So, dia ambil siap-siap profit dia untuk dia. Alright? So, jangan terkejut lah. Mira, saya beli emas RM10, kenapa saya dapat RM9.30 saja? Mana lagi RM70? Lagi RM70 tu, QM ambil lah sebagai profit dia kan. Itulah cara dia nak berniaga. Dia pun nak profit, kita pun nak profit juga. Alright? Okay. Betul Dr. Vida. Sekarang minimum transfer adalah RM2.88. Saya gedahkan jadi RM3 saja. Kemudian kalau let's say lah kita simpan lah, kita ada emas banyak bergram-gram. Kita nak pergi holiday, kita nak pergi travel. Kadang-kadang saya pun rasa macam nak bawa ke tak bawa emas kita punya gold bar ni kan, nak simpan. Nak simpan kat rumah, takut orang masuk macam masuk rumah. Nak bawa pergi travel, takut tertinggal. Okey. Tapi kalau kat QM senang, kita simpan je dekat Brinks. Simpan je dekat Brinks kat Singapore dan tak ada upah simpan. Dan kita simpan kat company yang very high certified. Kemudian kita tak ada upah simpan. Sekali kalau beli GSA, kita cuma bayar sekali saja kita punya spread yang 7% tu. Tapi tak ada upah simpan. Simpanlah 5 tahun ke 10 tahun ke, tak ada upah simpan. Kalau you simpan kat bank, you simpan pergi nak balik kampung, you simpan kat bank emas you dia kena ke upah simpan. Betul tak? Kalau you pergi Arhanu ke, you kena upah simpan. Kat GSA tak ada upah simpan. Itulah dia punya special dia. Dan GSA ni sangat-sangat penting ya, kalau orang yang ada anak, tolonglah buat akaun untuk anak. Saya dah buat sendiri untuk pendidikan anak saya. Saya dah 2 orang anak. Okey, dua-dua saya dah buat. Semua duit raya dia, semua duit orang sedekah, semua saya masukkan dalam GSA dia. Anak saya yang pertama dah ada dekat 4,000. Anak saya yang kedua dah ada bernilai 3,000. Okay. So walaupun tak banyak macam orang lain, tapi still saya rasa macam saya happy sebab saya tolong dia multiply duit dia. Kalau saya simpan dalam bank 4,000 tu, lagi bila sekarang dia umur 6 tahun. Bila dia umur 18 tahun, 4,000 tu boleh beli apa saja. Nak beli laptop mungkin cukup makan je nak beli laptop. Tu pun sekarang MacBook pun 4,000 kan. Zaman tu boleh beli apa saja 4,000 tu. Tak cukup untuk pendidikan dia. So kita lebih baik anak-anak kita simpan dalam bentuk emas supaya bila dia grow up umur 18 tahun, 20 years ke dia nak kahwin ke dia boleh guna. Okay. And then untuk student juga saya sangat-sangat galakkan buat GSA juga sebab student saya faham tak semua mampu, tak semua dapat scholarship. Mostly PTPTN, mostly marah kan. So setiap bulan tu try disiplin simpan RM10. Setahun dah dapat RM120. By the time you grad after 4 tahun, after you habis degree, after you habis diploma, RM120 tu bukan lagi RM120. It's already 300, it's already 400. Itu yang penting GSA untuk anak-anak dan juga student. Okay, sebab dia serendah RM10. Siapa RM10 tu you boleh sacrifice. Takkan nak sacrifice satu cawan T-Life, satu cawan Yao-Yao. You boleh sacrifice untuk emas bernilai RM10 sebab dia lagi memberi you profit in future daripada you boleh pergi spend beli McD satu set, McD Happy Meal ke apa kan. Lain tu you makan, you kenyang, dah, that's it. Tapi kalau you simpan RM10 tu setiap bulan, you dapat profit in future. Okay, next kita tengok, kita boleh buat sebagai emergency fund. Why I say emergency fund? Saya dengan suami sendiri buat GSA sebagai emergency fund. Orang cakap emergency fund ni kena tempat yang cepat kita boleh ambil, cepat liquid, cepat. Maksudnya janganlah buat kita punya rumah, kereta, property sebagai kita punya emergency fund, tak boleh. Sebab yang tu lambat untuk nak liquidate. Okay? Kalau nak pakai duit susah kalau kita nak liquidate. But emergency fund, if you put in the bank, is very easy untuk you guna. Betul tak? You letak 70k dalam you punya bank, rasa macam kalau I beli kat Sephora pun tak luak duit I, ada 70k dalam bank tu. So faham tak, bila letak dalam bank terlalu senang untuk di liquidate. Bila letak dalam property macam rumah, kereta, dia susah nak liquidate bila urgent. So what we can do is I dengan my husband letak our emergency fund, 95% kita letak dalam kita punya emas. Okay, only 5% cash kita simpan kalau betul-betul terdesak. Dalam 5,000 saja kita simpan cash dalam bank. 5,000 tu lah kalau macam tiba-tiba contoh anak masuk hospital nak pakai untuk deposit hospital. That's it. Yang tu yang betul-betul terdesak. Kalau tak yang lain semua dalam bentuk emas. Sebab kita tahu kalau tak dalam bank memang saya akan shopping. Okay, memang tu dah fitrah wanita. So tak dalam emas. Bila emas kita jadi macam sayangnya nak guna. Sayang sangat nak guna. So memang tak gunalah bila tak dalam emas. And then kita pun daftar haji. Okay, daftar haji, daftar umrah. Tapi sebelum kita begitu kita simpan dalam bentuk emas dulu. Betul tak? Sekarang kan musim haji kan. 1 dinar yang dulu bernilai berapa ratus ringgit je pun boleh korbankan seekor kambing. Hari ni harga kambing
dekat 1,000 kan. Berapa harga dia? Mahal dah. Sama juga harga 1 dinar. Okay. Value dinar tu in RM berubah, tapi nilai dinar tu still boleh korbankan 1 kambing. Okay, betapa emas, nilai emas tu sangat-sangat konsisten. Dia tak bagi kita rugi, dia bagi kita untung lagi. Alright. So saya cakap kat orang, doakanlah kami ni buat QM boleh pergi haji yang pakai package umrah, pakai package yang private tu, tak payahlah tunggu terlama. Tak payahlah tunggu terlama. I always cakap cerita kat orang, mana tahu kan, kita never know, mungkin inilah doa ni adalah makbul kan. So kita simpan je dalam emas, mana tahu tiba-tiba cukup 60k, boleh daftar pergi haji yang package yang kita selesa sikit, macam tu. And then JSA juga sesuai untuk orang yang business. Okay, kalau business contoh dia dapat profit dia, some profit dia guna untuk roll modal. Okay, some profit dia memang betul-betul profit yang dia takkan roll untuk modal. Profit tu simpan dalam bentuk emas, supaya profit tu tak boleh macam tu saja dalam bentuk RM. Profit tu bagi you profit lagi in future dalam bentuk emas, kenaikan harga emas. Okay, dan JSA juga, kalau let's say you nak kahwin, you nak buat hadiah, hari tu I redeem 10 emas yang kecil-kecil tu, yang 0.01 gram tu, I bagi hadiah kat cikgu-cikgu anak I. Padahal bagi emas kecil, tapi orang happy sebab dapat emas. Walaupun dia kecil, tapi orang happy sebab itu adalah emas. Orang tahu itu berharga. Padahal kecil je. Nilai dia 0.01 gram saja. Tapi bila bagi hadiah, orang happy. Itulah special dia emas. Okey, ada juga orang yang macam nanti nak buat down rumah, nak beli rumah lagi 3-4 tahun. Boleh start simpan melalui emas. Sebab if you simpan cash, value cash tu akan menurun sebab inflation. If you simpan dalam bentuk emas, so nilai duit tu you boleh keep dan dia siap boleh increase lagi. By the time you nak bayar down rumah, duit tu dah berganda. Okey, dan untuk persaraan lah, orang yang nak bersara. Okey, katalah lagi 5 tahun you nak bersara. You start lah sikit-sikit simpan. Kalau dia dah umur 40, okey, start sikit-sikit dah simpan, buat simpanan emas. Kalau lagi muda lagi bagus sebenarnya. Okey, next slide. Okay, next slide. Okay, yang ni saya punya kawan terjumpa receipt ni. Okay, ni harga emas tahun 1997. 1997, I was only Darjah 3. Saya kecil baru Darjah 3. Time tu emas 999, harga dia RM33 saja. Murah. RM33 terlalu murah. Kita rasa macam, ya Allah, murahnya. RM33 tu is equal to air Starbucks dalam 2 venti sekarang kan. Tapi time tu kenapa orang tak beli emas? Sebab orang rasa macam hanya orang-orang yang betul-betul nampak saja yang beli emas. Tapi bukan semua orang beli emas. Sebab apa? Walaupun kita rasa murah, tapi time tu RM33 tu orang rasa mahal. Orang rasa macam mahalnya nak beli RM33, so tak beli. Tapi kalau orang tu beli time tu, RM33 tu 1997, tahun ni after how many years? After 20 years. Kan? After 20 years, tengok sekarang harga berapa? Harga sekarang RM300. Berkali-kali ganda. Okay, so bayangkan tak, kalau memanglah emas ni bukanlah beli hari ni terus esok terus profit. Tak, dia long term. Tapi still, apa tak, dia punya kenaikan itu terlalu berbeza. 1997 harga dia RM33. Okay, tengok bawah tu info harga emas tahun 2020. Berapa lagi? Baru 198. Kan? Lepas tu, sekarang dah dekat, tahun ni dah dekat 300 lebih. Bayangkan, dalam masa beberapa tahun saja, masa COVID tu dia naik macam mana harga emas tu. Bila dunia ada dalam krisis, kita, kalau you orang Islam, you pun tahu akhir zaman ekonomi yang berasaskan riba akan turun, akan jatuh. Allah akan gantikan dengan ekonomi yang tidak bersumber riba. Dan akhir zaman, emas yang akan diguna pakai, bukan duit fiat yang berasaskan riba. Itu orang Islam yang memang kalau you baca Quran, you tahu, you pun tahu. So kalau you tak buat, you rugi. Dah lah you tengok value dia makin lama makin naik. Lepas tu Islam pun dah cakap dah benda tu. Kalau tak buat, sangat-sangat rugi. Okay, contohlah hari ni you simpan, tengok simpan emas, simpan duit ataupun emas. Contohlah hari ni you simpan cash 2,600. You simpan after 5 years, the value dalam bank still 2,600, tapi at that time value benda tu hanya boleh beli barang dah reduce. Jadi RM2,200 saja sebab inflation. Okay, sekarang 2,600 mungkin boleh beli apa ya 2,600? Mungkin boleh beli laptop yang okey, laptop yang macam okey lah, yang
okey, yang rasa kita macam laju semua tu. Tapi tahun tu after 5 years, time tu boleh beli laptop yang basic saja. Itulah maksudnya. Kita dah rugi daripada segi nilai emas tu. Okey. Let's say lah 2,600 value yang sama this year you guna untuk beli emas. Beli emas contoh you beli emas 10 gram lah. Okey. Okey, let's say you beli emas 10 gram. After 5 years, okey, value tu dah jadi 4,000 lebih. Daripada 2,000 lebih, disebabkan harga emas makin naik, so value emas tu dah jadi daripada 2,000 jadi 4,000. Mana lagi untung? Okey. So, JSA adalah jalan yang terbaik sebabnya you simpan sikit-sikit, you buat RM10, RM10 pun boleh. You boleh buat every month, you boleh buat every day, you boleh buat every week. Alright? Okay, so next slide. Okay, ni saya punya account JSA anak saya lah. Okay, let's say lah you ada account sendiri, dia akan keluar satu-satu account je lah, account individu JSA sahaja. Okay, tapi kalau you ada account anak-anak, saya ada 2 orang anak. Jadi yang second one is saya punya account anak saya yang pertama. Yang the third one is account anak saya yang kedua. Okay, so kalau you ada 4 orang, ya, kalau you ada 4 orang anak pun, 4 orang anak boleh masuk bawah you. Tapi sekarang QM maksimum sampai 4 orang saja kot untuk satu parent. So katalah let's say you ada 5 orang anak yang below 18 years old. So anak yang kelima tu masuk dalam bawah akaun suami. Boleh je. Tak ada masalah. Tapi tolonglah, kalau bagi saya rugi kalau you ada anak. Tak kisahlah dia baby yang baru lahir tadi pun you boleh buat. Asalkan dia dah ada my kid, dah ada surat beranak, dah boleh daftar untuk QM. Okay. Dan the sebelah tu adalah emas physical comparison. Yang atas tu comparison emas 10 gram dengan 50 gram. Yang kanan emas 10 gram, yang kiri emas 50 gram. Yang ni yang Dr. Wida yang withdraw. Okay. Yang bawah sama juga emas yang Dr. Wida withdraw, emas 1 dinar. Okay, saya masih belum mampu untuk 50 gram, tapi saya dah pernah ada sendiri emas 1 dinar dan 10 gram. Saya pun pernah pegang dan memang ada physical gold, jangan risau. Tapi kita kena beli JSA dulu, dah ada JSA dalam account, baru kita boleh order untuk redeem emas tu datang ke rumah kita ataupun ambil kat Rano Tekun. Okay, next slide. Okay, kita dah habis JSA. JSA is very basic. And then next kita nak pergi pada GCA, Gold Convert Account. Okay. Gold Convert ni kalau orang yang pernah buat pajak gadai, dia mungkin akan lagi senang faham. Okay, dan dia boleh nampak lagi untung buat GCA daripada buat pajak gadai kat kedai emas. Okay, sebab apa? Sebab kalau dekat pajak gadai tu, kita ada tempoh 6 bulan, setahun setengah. Within that tempoh, kalau you tak bayar balik cash yang you dah dapat daripada kedai pajak tu, emas you kena lelong. Dah lah you dapat emas, you dapat cash sikit. Kalau kedai pajak dapat dalam I think 75% cash, tak banyak. Okay. Kalau di QM kita dapat balik emas, kita dapat balik cash dalam 85%. Banyak tau 85% tu. Okay. And then sama macam JSA juga, kita akan ada spread 7%. Okay. Kalau macam tadi kan saya cakapkan beli emas RM10, RM9.30 dapat emas bernilai RM9.30, lagi 70% tu kita ambil sebagai profit. Sama juga GCA, sebab kita nak buat GCA kita kena beli emas GSA dulu. Okay. So sama je saja spread dia. Dan because of ini adalah macam macam pajak, so QM ada upah simpan lah. Tadi GSA tak ada upah simpan. Okay. Tapi kalau GCA yang convert ni kita ada upah simpan. Sebabnya QM tolong simpan ke emas kat kita dan QM dah bagi cash kat kita. So of course lah dia pun nak untung juga, because dia dah bagi kita cash, dia mesti dah nak untung juga. So cash untung dia adalah daripada 3.5% daripada cash yang dia bagi kat kita. Okay. And then this is also long term service, long term saving lah macam JSA tadi. Alright. GCA ni sesuai untuk orang-orang yang macam dia nak pakai duit. Okay, setiap bulan dia punya komitmen dia penuh. Nak bayar bil telefon, nak bayar bil elektrik, rumah, bayar loan rumah, loan kereta, loan motor, anak sekolah, bagi duit bapa-bapa. So high commitment. Tapi dia tahu emas ni betul-betul banyak benefit. Tapi dia tak mampu nak beli emas 1 gram. Okay, apa dia boleh buat adalah dia beli GCA. Okay, dengan GCA you dapat gaji you beli emas. Okay, emas QM dah akan secure emas banyak tu kat you. And then at the same time, after dalam 1 to 3 working days, QM akan bagi cash 85% masuk dalam bank account you. Okay. Okay. Dan GCA juga, kalau macam let's say lah, kita boleh nak tebus. Kalau let's say kita nak balik emas 100%, kita boleh tebus sikit-sikit. Boleh bayar RM10. Kalau kat kedai pajak gadai,
kedai pajak gadai mana yang bagi kita bayar balik tebus RM10, 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 tak ada. Kat QM saja, sebab QM memang nak tolong orang yang B40, M40. Sebab orang yang B40 dengan M40 ni lah yang selalunya pergi pajak gadai. Sebab dia nak pakai duit urgent kan. Tapi kebanyakannya kena lelong emas tu sebab tak mampu nak bayar balik cash yang ambil kat pajak gadai. So kat QM dia tolong, kita boleh bagi balik, kita boleh bayar balik serendah RM10 sikit. Okay, next slide. Okay, ini saya buat ini saya pernah buat Excel ni khas untuk saya punya anak-anak saudara yang mana yang student dekat universiti IPTA. Saya buat khas untuk mereka sebab saya kata even you student ke you B40, you tak ada duit sangat-sangat pun, kalau macam let's say you ada komitmen, you ada duit nak bayar, you duit nak makan, duit nak bayar untuk mungkin minyak kereta, you still ada duit tapi you nak bayar untuk komitmen kan. Before you bayar komitmen tu, okay, you buat GCA dulu. Let's say lah you ada setiap bulan kan, you mampu saving dalam RM20 saja. Okay, mampu RM20. Paling-paling minimum kat QM ni kita boleh buat GCA serendah RM150. Okay, serendah RM150. Okay, dalam 150 ni, bukan 150 semua kita simpan dalam QM, tak. Kita buat GCA RM150. So kita dapat emas bernilai sekarang kalau ikut kat sini, kita dapat emas bernilai cuba tengok kotak-kotak color hijau tu. Okey, contohlah harga time tu emas bernilai harga RM278. Dimasukkan 150, dia dapat emas bernilai kotak hujung sekali kata color putih, you will get emas bernilai 0.5 gram. Okey, dengan 150 dapat emas bernilai 0.5 gram. Okey, and then dalam masa 1 ke 5 hari bekerja, QM akan back in balik 85% cash. So 85% tu adalah cash bernilai RM128. RM128 masuk balik dalam bank you. So daripada 150 tu you beli emas, dapat emas bernilai separuh gram. And then QM dah lock dah 0.5 gram tu memang emas you. Dia tak kacau, dia tak akan reduce pun gram tu. Gram tu memang dah lock, memang 0.5 gram tu untuk you. Okay, dalam account pun memang akan ada. Okay, tapi at the same time dalam 1 to 5 working days QM akan bank in cash 0.5%, 85% balik pada you. So RM128 akan masuk balik kat you. So RM128 ni student tu boleh guna balik untuk nak makan ke, ataupun untuk isi minyak motor pergi kelas ke, boleh guna balik macam biasa RM120 tu. Okay, just you simpan dalam 20 something saja dalam QM. Yang tu 15% tu adalah for saving kita lah. Alright, so bayangkan you simpan RM20 saja. After 5 years, okay, dan ni saya cakap 5 years ni contoh kalau emas naik lambat lah. Average kita naik emas 10% per year. So after 5 years, bila emas naik 50% dalam kotak color purple tu, bila emas naik 50%, and then time tu harga emas dah jadi dalam 400 lebih. Okay, masa beli harga emas 200 lebih. Tapi after 5 years, emas jadi harga 400 lebih. Okay, time tu emas you daripada yang you beli harga 150 tu, okay, dah jadi 225. Okey, daripada 150 jadi 225 sebab harga emas naik. Okey, daripada 225 tu of course lah QM pun takkanlah tak bayar balik kan cash yang you dah ambil. So daripada 225 tu tolak balik cash yang you dah ambil dulu, kan you dah ambil cash 128 kan. Tolak balik cash tu, tolak management fee. Tengok tu management fee kita. Tolak management fee. Bayangkan tengok management fee kita untuk 5 tahun cuma RM22 sahaja. Ada tak kedai pajak yang serendah tu management fee? Only 3.5% daripada cash yang kita dah ambil. So after 5 years kita punya management fee upah simpan cuma RM22 sahaja. So daripada RM225 tu tolak cash yang you dah ambil RM128, tolak lagi management fee untuk 5 tahun RM22. So kita masih untung bersih sebanyak tu yang arrow color biru tu. Kita untung bersih RM75. So kalau you simpan dalam bank, you simpan RM20 saja, after 5 years is still RM20 and the value RM20 akan reduce by inflation. Okay, but if you buat GCA, sebab dia emas, you simpan RM20 dalam GCA, okay, cash you dah dapat balik untuk you spend. After 5 years, bila emas naik 50%, daripada RM20 yang you simpan tu, dia akan grow jadi RM70. So mana lagi untung? Even though you buat GCA serendah 150 pun, you still boleh profit dalam QM.
Dia akan long term, but even though long term, it will still benefit you dalam future. Okay, so untuk student saya sangat-sangat galakkan student ke B40 orang yang meniaga harian. Saya ada juga saya punya klien yang dia meniaga kat pasar everyday, so gaji dia hari-hari, sehari dapat gaji RM100. So setiap hari bila dia dapat gaji, dia akan beli GSA RM10, RM10, RM10. Okay, bila GCA dia dah banyak, dia tengok harga rendah, dia akan buat GCA bila dia nak pakai cash. Okay, tu pun boleh juga. Dia kumpul sikit-sikit dalam GSA. Bila nak pakai duit terdesak, dia GCA kan pun boleh. Okay, still emas dia masih ada. Dia dapat cash untuk belanja sekarang. Lagi 5-6 tahun, lagi 3-4-5 tahun, dapat balik profit daripada apa yang dia dah guna sekarang tu. So ini untuk student. Daripada RM20, saving you jadi 70 something. Untung tak untung? Itu untuk level yang orang yang bajet rendah lah. Okay, next slide. So kita pergi pada bajet yang tinggi sikit. Okay, next slide untuk orang untuk yang macam saya cakap je lah, untuk yang M40 senang nak faham kan. Tapi saya rasa M40 pun boleh simpan lebih sebenarnya ni. Okay, let's say lah sebulan kita mampu simpan 150 sahaja. Okay, katalah kita mampu simpan 150 sahaja. Okay, so ini yang saya dengan saya punya suami saya buat setiap bulan ya. Terus terang, walaupun saya punya suami doktor, dia adalah DD, tapi sebabkan dia DD dan kami gunakan semua gaji DD untuk beli balik GAE, so kami always tak ada extra money yang banyak lah. Okay, kalau dia punya gaji tu cukup-cukup makan saja. So kami tak mampu nak GCA semua gaji dia. Katalah dapat gaji RM5,000 pun, kami takkan mampu GCA semua gaji dia yang RM5,000. Kami cuma mampu GCA RM1,000 sahaja. Okay, bila kami GCA RM1,000, Mariam. Okay, bila kami GCA RM1,000, so bermakna kami akan dapat balik cash RM850 dalam bank kami after few days. Okay, means kami simpan 150 dalam QM lah. Itu saja yang kami mampu simpan. Terus terang, kami cuma mampu simpan 150 sahaja setiap bulan melalui GCA. Tapi kami tahu benefit dia banyak. Tak apalah, RM1,000 pun cukup lah kan. 150 pun okey lah. Janji kita simpan. Dan kami memang setiap bulan konsisten. Saya dah buat QM ni daripada bulan 5 tahun lepas. Tak pernah sebulan pun tak pernah sekali pun yang kami tak pernah buat GCA. Akan buat at least sekali sebulan GCA. Kadang-kadang sampai 3-4 kali buat. Nak kalau tiba-tiba rasa macam, oh bulan ni rasa macam nak pergi bawa anak-anak pergi holiday. Before holiday kami akan GCA dulu duit tu supaya duit tu taklah burn macam tu saja. Kami backup dengan emas dulu. Okay. So bayangkan tengok kami buat setiap bulan RM1,000. Kami saving RM150 dalam for saving QM. So we get back RM850. So sekarang kan dapat emas dalam bernilai 3 gram macam tu. Okay, dengan harga sekarang lah, dapat emas bernilai dalam 3 gram. Selepas 5 tahun, katalah after 5 years, harga emas naik 50%. So time tu harga emas, hari tu kita beli harga RM1,000 emas. Dan kita dapat pun cash RM850 untuk kita belanja. Daripada RM1,000 tu, emas yang 3 gram kita dah jadi RM1,500 bila emas naik 50%. So macam biasa, method yang sama, RM1,500 tu tolak balik cash RM850 yang kita dah ambil, tolak management fee yang 5 tahun cuma RM1,500. Tengok belah kiri ya. Upah simpan untuk 5 tahun, okey, hanya RM148 sahaja. Okey. So bila kita dah profit emas kita dah jadi RM1,500, tolak RM850 kita dah ambil, tolak management fee RM148. So saya awalnya saya cuma simpan RM150, betul tak? Tapi after emas naik 50%, saya dah jadi profit RM500. So nampak tak kat situ? Walaupun kita simpan, kalau kita simpan dalam bank, 150 is just 150. It won't change the value. It even reduce sebab inflation. Saya terangkan sekali lagi ya. Simpan dalam bank, 150, value masih sama after 5 years. Simpan dalam emas, walaupun cuma 150 melalui GCA, after 5 years, after emas naik 50%, daripada 150 jadi RM500. Berapa kali ganda emas tu naik? Betul tak? Kan? Dah lah lepas tu syariah. Lepas tu legit pula tu. So that's why kami every month kami akan konsisten. Tak pernah sekali pun saya punya suami tak buat GCA. Sebelum RM1,000 ni adalah duit groceries actually. Dia bagi saya duit belanja dapur kan. Duit untuk bayar sekolah anak, duit isi minyak kereta, duit beli barang-barang dapur dekat My Day, kat Tesco. So kita gunakan duit tu dulu untuk kita beli emas. So bila kita makan, bila kita spend duit, kita tak rasa terkilan. Sebab kita tahu dah duit ini semua kita dah backup dengan emas dah. Lagi 5 tahun kita akan profit. Jangan risau. Simpan 150 sahaja. Ini yang saya buat setiap bulan. Ini yang saya mampu. Saya level kira saya rakyat mahal lah. Saya mampu GCA RM1,000 sahaja sebulan.
Okay, so kita go to next slide. Next slide ni untuk orang yang sesuai untuk orang yang business. Dia lagi tinggi lah dia punya kata modal GCA dia. Okay, so kalau orang yang macam contoh dia ni ada dia ni business, dia ada modal yang besar. So before dia nak roll modal dia untuk buat business, untuk beli barang-barang business, nak bayar gaji pekerja ke, gaji staff, bil elektrik untuk dia punya kilang ke, dia buat GCA dulu. Ataupun dia ni orang yang ada duit banyak dapat ASB. Okay, so orang ni dia ada duit banyak dalam ASB, dia ada duit dalam tabung haji, ataupun dia baru dapat duit EPF, dia baru pencen, dapat duit gratuity, dapat duit banyak tapi dia tak nak beli, dia nak beli emas, tapi at the same time dia nak pakai duit tu. So apa yang dia buat adalah dia GCA dulu. Yang ni sebenarnya pun saya punya Excel actually. Kami dah kira, kami baru setahun dalam QM. Kan setiap bulan saya kata saya buat GCA kan. Saya buat GCA, saya tuliskan yang kalau biru ni modal GCA 62,000. 62,000 ni actually apa yang saya dah kumpul melalui GCA selama kami setahun dalam QM. Kan tak sedar. 62,000 ni yang kami dah buat GCA setiap bulan. Kadang-kadang kalau ada duit extra, government bagi duit. Kadang-kadang kan macam sebenarnya kan doktor government. So kalau macam awal bulan government bagi duit bonus. Hujung tahun government bagi duit bonus hari raya ke apa benda ke. Kami sebelum start kami akan GCA dulu. Semua duit yang extra, duit elok ongkos, duit sebenarnya dapat part time, semua tu dia akan buat GCA dulu. So tanpa sedar, kami punya GCA kami dah total dah 62k. So kami kira kalau 62k ni berapa kami dah spend. So actually kami dah spend 52k dalam masa setahun ya. Dalam masa setahun ni kami dah spend 52k. Untuk bayar macam-macam lah, bayar yuran anak, kita tak sedar. Tapi bila kita buat GCA pun kita nampak, ya Allah, aku dah spend 52k. Nasib baik aku buat GCA. Kalau kita buat GCA pun jadi 52k tu tak dapat apa-apa. Cuma kalau kita beli kereta, bayar kereta, dapat kereta je lah. Beli rumah, bayar loan rumah, dapat rumah sahaja. Kalau kita, before kita boleh bayar loan rumah, before kita bayar loan kereta, kita buat GCA dulu. Rumah pun settle, kereta pun settle, yuran anak punya sekolah pun settle, emas pun ada dengan backup kat belakang. Okay, so bayangkan lah, kami dah guna kami dah GCA 62k dan kami dah dapat balik cash 52k yang kami dah spend, tak tahu ke mana duit tu, tak sedap pun, tak ada simpan pun duit tu. 52k dah guna. Okay, kami dah ada emas bernilai 223 gram dalam GCA. Lagi 5 tahun bila emas naik 50%, kami semua simpan dalam, so 15% is dalam 10k je kami simpan. Okay, dalam GCA ni kami cuma simpan 10k saja, 15% saving tu. Daripada 10k tu, lepas 5 tahun, kalau emas naik 50%, daripada 10k, kami punya profit jadi 30k. Lepas tolak semua 52k yang kami dah guna, tolak management fee, from 10k, we still profit sampai jadi 30k. Profit bersih Ni profit bersih. Sebab tu orang sangat-sangat, kalau orang dah faham konsep GCA, dia akan konsisten buat GCA. Dia takkan rasa macam ralat lah nak buat GCA ni, nak pakai duit je ni. Dia akan rasa macam dapat gaji pagi tu terus buat GCA. Tak mampu buat semua gaji, buat macam kami, buat sikit. Kami cuma buat dalam 20% of gaji saja. You kira lah how much you mampu saving. Kalau mampu saving RM20, buat GCA yang pertama tadi tu, yang basic tu kan. Mampu saving RM100, you boleh kira. Kalau you tak sure nak, you rasa macam I mampu saving sebulan RM200. Berapa yang I nak GCA, you tak sure. Tak apa, you can ask your dealer ataupun orang yang introduce you dekat QM ni. You can ask them, they can teach you personally. Okay, so I dah tunjuk kat you 3 jenis GCA yang untuk 3 kategori yang berbeza. Okay, so tak ada reason untuk you tak buat GCA. Okay, dan walaupun GCA ni akhir orang kata after 5 years profit 50%, I cakap je 5 years, tapi GCA yang I dah buat last year, masa tu harga emas $52, $53 sampai $56. Semua GCA saya tu dah profit. Saya dah jual pun. Tak sampai kira setahun lah. Maksudnya tak perlu tunggu 5 tahun. Kalau emas naik cepat lagi profit. Kita memang 100% depend on kenaikan harga emas. Okay, so tapi nak play safe, I will stay 5 years lah, nak senang cakap. Sebab takut orang berharap pula kan. Tapi kalau nasib baik, emas naik cepat lagi profit macam I. Setahun dah ada GCA I yang dah profit dah pun. Okay, so next slide, kita nak move on pada GAE, which is yang ni adalah killer lah. Kalau GCA dah best, GSA dengan GCA ni adalah long term, dan dia memang boleh membantu orang-orang yang memang nak pakai duit
Okay, tapi nak juga emas. Okay, that's a very good product for you. Tapi GAE ni spesifik untuk orang yang memang ada duit ekstra, yang tak tahu nak buat apa lah duit ni, simpan je dalam bank. Memang simpan je dalam bank sebab I tak nak guna. I tak nak guna lagi dalam 6 months, dalam lagi 8 months, I tak guna duit ni. I memang ada ekstra. So ni GAE is for people like you yang betul-betul ada ekstra. Okay, so GAE ni kalau sebenarnya kita ada 2 GAE, GAE 5 dan GAE 10. Tapi saya akan fokus semua pada GAE 10 sebab GAE 5 tak lama lagi akan dibubarkan, akan di-cancel. Sebabnya GAE 5 ni lambat sikit profit. Dia still profit tapi lambat bandingkan GAE 10. Dan QM akan perkenalkan GAE baru, iaitu saya GAE 15 ataupun GAE 20. Tapi itu in future lah. Tapi for this slide, I will focus more on GAE 10 lah. Okay, so GAE 10 ni dia simple saja. Kita beli 1 unit, QM akan top up lagi 9 unit so that you dapat 10 unit. That's why nama dia GAE 10. Okay, kalau GAE 5, you beli 1 unit emas, QM top up lagi 4 unit, so dia dapat 5 unit. That's why nama dia GAE 5. Alright. So kalau untuk GAE 10, modal dia serendah. Kita kalau macam kita nak beli tadi JSA, GCA, kita punya currency kita pakai RM. Okay, pakai RM, so senang you nak kira. Tapi kalau dekat GAE kita memang specifically pakai USD. 1 unit kita bersamaan dengan 250 USD, 200.5 USD. So depends lah currency. Masa saya baru-baru join QM dulu tu, harga dalam satu unit tu dalam 1,300, 1,400. Sekarang dah jadi 1,500 dah. Sebab currency kita kan, currency tak okey. $1 equals to RM4.60, RM4.70 macam tu sekarang. So that's why lah makin mahal harga emas. Okay, tapi mahal-mahal emas pun orang still beli sebab orang tahu sekarang aja mahal, tapi nanti in future bila dah profit dia akan jadi murah, dia akan jadi kita profit. Okay, tadi kalau GSA dengan GCA dia punya spread dia 7%, QM ambil profit 7%, kan. Tapi kalau untuk GAE tak setinggi tu. GAE cuma 3% sahaja spread dia. Maksudnya you beli emas bernilai dalam bernilai 250 USD. So spread dia adalah 3% daripada 250 USD tu. Okay, only 3% sahaja. Dan GAE ada management fee. Kalau tadi GCA kita bayar management fee lepas kita dah untung, kita nak jual, baru kita bayar management fee. Okay, kita bayar dah terminate baru kita bayar management fee. Tapi kalau GAE kita bayar siap-siap. Kenapa GAE kita bayar siap-siap? Sebabnya selalunya GAE ni kita profit dalam setahun. Okay, so QM kita bayar siap-siap untuk setahun. Katalah you sign up, you beli GAE hari ni 3 Julai. So 3 Julai next year you bayar siap-siap daripada untuk hari ni sampailah 3 Julai tahun depan. Dan management fee ni dia kira per day, per hari. Okay, setiap hari, sehari dalam 90 sen lah. Dalam 90 sen dia punya fee dia tu. So equals tu dalam RM300 lah, dalam 300 lebih duit ringgit Malaysia. Okay, dan fee dia boleh refund ya. Kata let's say lah you beli GAE hari ni, 3 Julai. Tiba-tiba lepas 65 hari dah profit dan you nak jual dah. So QM akan refund balik lagi management fee untuk lagi 300 hari yang ke depan yang you tak guna. Okay, sebab syarat patuh syariah untuk GAE juga, kita bayar management fee hanya untuk yang emas yang kita guna. So kita pinjam 9 unit hanya untuk 60 hari, 65 hari. So lagi 300 hari tu kita tak guna dah, kan kita dah terminate. So QM refund balik management fee tu. Itu yang best. That's why lah bila harga emas turun, orang QM macam gila. Dia macam yang histeria. So apa? Harga emas turun, lagi untung beli GAE sebab lagi cepat kita profit. Kalau kita bila beli GAE harga tinggi, still profit in future. Tapi lambat sikit lah sebab harga tinggi kan. Kalau you beli harga rendah macam ni, kat sini dah profit cepat you naik. Kalau you boleh beli harga macam ni, profit sikit je lah. Kalau you beli harga rendah macam ni, can you imagine profit you punya margin banyak mana, kan? So bila harga rendah macam sekarang ni, harga makin turun, makin setiap hari tu makin ramai orang beli GAE. Sebab tahu dah, makin rendah makin cepat profit, makin banyak refund yang kita dapat. Okay, so orang tanya juga, GAE ni ada risiko ke? Kalau saya main forex, kalau macam tiba-tiba loss, saya kena bayar panggil margin force margin call. Kalau forex, katalah you beli harga 1,500, tiba-tiba harga emas turun jadi 1,000.
So kalau forex kita top up balik lagi 500, bagi cukup balik 1,500. That is forex ataupun trading lah. Tapi QM tak ada. You beli 1,500, it will stay emas tu still ada. Okay, gram emas tu masih ada. Katalah harga emas turun daripada 1,500 jadilah tiba-tiba jadi 700. You dah panic. What should I do? Emas daripada I beli modal 1,500 jadi 700. Apa yang patut buat ni? Apa yang patut buat? Tak boleh buat apa-apa. Risiko dia cuma masa dan holding power. Just biarkan masa. Tunggu sahaja sampai emas tu naik harga balik. Bila emas tu daripada modal 1,500, lepas tu bila harga emas naik, dah jadi 1,800, dah jadi 1,900. You dah puas hati, you boleh jual. It's just a time. Okay, emas in general dia akan naik. Jangan risau. Tapi along the way tu dia akan naik turun. So time turun tu orang beli, time jual tu orang jual. Okay, bila turun jangan panik. Just keep on beli kalau ada modal. Okay. Alright, next slide. Okay, saya akan compare side by side JAE 5 dan juga JAE 10. Okay, so yang slide yang kiri tu adalah JAE 5. Macam mana JAE 5 boleh profit dan macam mana JAE 10 boleh profit. Okay, kita compare JAE 5 dulu JAE 5 tu katalah let's say lah you pergi kedai emas. You beli emas, you ada modal RM100. You beli emas RM100, that's it. You dapat emas RM100 lah. Okay. Tapi kat QM, kalau you beli JAE 5 modal RM100, QM akan top up lagi 4 unit. So bila jadi 4 unit, jadilah you punya emas akan jadi bernilai RM500. So dengan RM500 tu, bila you bahagi harga semasa, dekat kedai emas, you dapat emas bernilai 0.3 gram sahaja dengan RM100 tu. Sikit, 0.3 gram. Tapi dekat JAE 5, because you dah jadi emas, you dah jadi 5 unit, 5 kali ganda, you dapat emas bernilai 1.9 gram. Nampak tak dekat yang line kedua tu? Kok beza kan beli emas kat kedai emas dengan beli emas dekat QM melalui JAE 5. Okay. Okay, bila tu harga emas dah naik. Masa mula-mula harga emas 200.5, 263. After a while, emas naik harga jadi RM300. Macam sekarang lah. Dah jadi harga RM300 pun. Dah jadi reality dah pun. Slide ni dibuat last year. Masa tu harga 263. Siapa yang beli JAE time tu, dia dah profit lah ni. Okay. So sekarang dah jadi harga RM300 per gram. Bila jadi harga RM300 per gram, okay, emas tadi tu, kita kali lah dengan harga dan gram dia tu, kita dapat 114. Kalau kita beli kat kedai emas, sikit je dapat 114. Okay. Tapi dekat Quantimeter, dengan 1.9 gram, kita kali dengan 300 emas bernilai RM300 sekarang, kita punya profit, kita punya emas dah bernilai RM570. Okay. Beza kan? Kedai emas after few months emas naik jadi RM300. Okey, kalau kedai emas dapat emas daripada RM100 jadi RM114 sahaja. Tapi dekat JAE modal you RM100 tapi jadi RM570. Beza kan? Okey. So of course JAE pun sama juga macam GAE sama macam GCA. Apa yang you pinjam you bayar balik. Tadi GCA you pay back cash 85% yang you dah dapat kan bila you dah profit. Sama juga macam GAE. GAE bila you dah profit, QM akan ambil balik 4 units yang you dah dapat tu, QM akan ambil balik. Itulah tawaruk financing. You don't have to pay. Okay, dia kan pinjamkan pada kita. You don't have to pay, tapi you only bagi balik dekat dia bila you dah profit. Itu yang kita untung. Okay. So, kita tak bayar pun RM400 tu. Kita bayar management fee saja 3.5% daripada RM400 tu. So tengok dekat bawah tu. Bila bawah sekali untuk JAE 5 tu, kalau kedai emas, okay, you beli emas RM100, lepas tu bila you beli profit cuma hanyalah RM14 sahaja yang tulisan kala merah tu. Tapi kalau kat JAE 5, okay, modal sama, modal still RM100, but because you dapat tawaruk financing, so profit you daripada dah jadi RM70. Nampak tak? Apa tak beza tu antara kedai emas dan juga beli JAE 5. Tapi itulah sebab JAE 5 ni profit dia tak banyak sangat, profit dia dalam RM10 sahaja. So, jadi kita rasa macam tak thrill lah. Tapi dia bagus sebab JAE 5 ni still kalau you beli 3 unit, you dapat jadi introducer kat QM. You dah start layak dapat commission. Okay, yang ni you bukan belajar pada kelas seterusnya lah, kelas untuk dealer. Okay. Tapi yang best yang JAE 5 ni itulah. Modal kecil, beli 3 unit dah dapat jadi introducer, dah dapat commission lepas tu. Okay.
Itu GAE 5. Kalau GAE 10, kalau GAE 10 sama juga. You pergi kedai emas, kalau you ada modal dalam RM1,000, you beli GAE 10. Kalau you ada modal RM100, you beli GAE 5. Okay. Let's say now you ada modal RM1,000. Okay. You beli kat kedai emas, you beli emas RM1,000, dapat emas pun RM1,000 je lah. Tak banyak kan? Okay, dekat QM, modal sama RM1,000, tapi QM bagi tawaruk financing iaitu RM9,000. So now you ada gold bernilai RM10,000. 10 kali ganda. Okay. So lepas you dah beli emas tu, kalau dekat kedai emas dengan RM1,000 tu you dapat cuma 4 gram emas. Tapi dekat QM bila you beli GAE 10, because it's kali 10, so emas you dapat dalam 40 gram. Bayangkan 4 gram dan 40 gram terlalu jauh beza dia. Okay. So katalah after a while, macam sekarang emas dah naik harga jadi RM300 dah. Okay, jadi RM300 per gram. Okay, you rasa macam nak jual lah, dah rasa nak profit dah ni. Tadi emas yang you beli kat kedai emas tu, you beli RM1,000. Sekarang kat kedai emas emas tu dah jadi harga RM1,200. So you profit cuma RM200 saja kalau you beli emas kat kedai emas. You bayangkan, you beli RM1,000, you profit RM200 sahaja. Okay. Tapi kat QM, dekat GAE 10, modal you sama RM1,000, dapat tawaruk financing RM9,000. So you ada emas bernilai RM10,000, ada emas bernilai 40 gram, iaitu RM10 is equal to 40 gram. 40 gram ni, bila dah emas naik RM300, value dia is no longer 10,000. The value will be 12,000. So from 12,000 tu you minus balik, tolak balik lah. Tadi modal yang you, starting you modal RM1,000 kan. So from 12k tu, tolak RM1,000 modal asal you, tolak RM9,000 yang tawaruk financing yang QM bagi. So you will still profit bersih dalam RM2,000. So mana you nak? You nak profit 200 ke you nak profit 2,000? Modal sama, cuma kat kedai emas tak ada management fee lah. Okay. Tapi kat QM ada sikit management fee which is dalam 3.5%. Tu pun tak banyak. Tu pun it will be refund if you terminate before 1 year. Okay. So sebab tu orang sangat-sangat suka buat GAE ni. Terlalu beza, profit dia is 10 times higher. Okay, 10 kali ganda. Siapa tak nak profit macam tu? Saya masa mula saya buat QM ni, saya memang the first product yang kami kejar adalah GAE lah. Memang kami dah nampak dah kalau buat GAE ni memang betul-betul untung. Dan saya share, actually saya rasa ni antara slide saya yang terakhir lah. So, saya nak share sikit. Kami start QM dengan status kami ni adalah yang orang yang langsung tak ada saving. Terlalu tak ada saving sampai kami kena meminjam daripada orang. Saya kena pinjam daripada sebenarnya adik, saya kena pinjam daripada colleague husband saya. Kadang nak beli pampers anak pun tak ada duit. Sangat-sangat susah walaupun doktor. Tapi sebab saya household, saya tak kerja. So household income is very very limited. Okay. So saya ingat lagi saya terpaksa korek saya punya seat kereta Viva. Korek bawah seat tu, bawah kasih anak, bawah kapet, cari duit shilling. Nak beli telur, nak beli beras, tak cukup duit, memang tak ada duit. Okay. So bila saya punya suami, saya gunakan punya saving yang the only saving untuk dia beli GAE. Itu saya marah masa awal-awal tu. Sebab saya tak faham QM ni. Saya tak faham GAE ni. Saya tak faham benefit dia. Saya marah sungguh-sungguh dia buat GAE tu. Tapi bila start dia beli masa bulan 4, bulan 5, bulan 6, 7, 8, bila bulan 9 tu dah start emas dah start naik. So dah start profit. Masa tu saya pun nampak, ya Allah Tuhanku, ruginya aku duk halang dia sama ni buat GAE. Rupanya terlalu banyak profit berbeza ya. So daripada kami ni daripada yang tak pernah ada saving, yang selalu berhutang dengan orang, terpaksa pinjam duit orang hanya untuk nak beli pampers anak, hanya untuk makan. So kita start dengan 10k, 5k ke 10k punya modal dekat GAE. And then bulan 9, and then bulan 12 tahun lepas kita dapat increase jadi 70k. Can you imagine daripada 5 to 10k, then bila profit, bila ada gaji, bila ada commission daripada dealer, semua tu kami roll balik untuk beli GAE, jadi 30k kami punya modal. Daripada 30k tu kami roll lagi, semua 30k tu tak shopping 30k semua kami roll untuk beli lagi GAE, and then roll duit commission daripada dealer untuk beli lagi GAE, tambahkan unit-unit GAE kami. And then towards December last year, our modal is already 70k. Boleh bayang tak? Saya pun tak macam rasa saya goosebump bila cakap macam ni. Daripada bulan 6 tu, start dengan 5 ke 10k, by 6 bulan 12 tahun lepas, dapat 70k. 70k, duit kami beranak dengan cepat melalui GAE.
Tapi syaratnya you don't spend lah, dapat profit GAE. Profit pun kami semua roll balik beli GAE. Profit ke modal ke semua commission dealer semua kami roll balik beli GAE. Okay. So dalam bulan 1 this year, Alhamdulillah, saya daripada 70k dah grow jadi our first 100k. So tak sampai setahun saya dalam QM dengan suami, kami share sama-sama kami punya income, kami share sama-sama kami punya modal, kami punya profit. Daripada zero, kami dapat our first 100k melalui GAE di QM. So saya cakap ni sebab ni saya punya experience sendiri ya. Okay, as to date now, kita dah ada 100k dan 100k itulah kami tak guna untuk shopping dan kami tak simpan dalam bank. Okay, I think saya dah kira semalam, setakat semalam lah. Daripada 100k tu, 95k kami dah beli GAE. Tinggal lagi 5k saja yang kami simpan dalam kami punya emergency, dalam kami punya GSA sebagai kami punya emergency saving. Kalau apa-apa hal boleh guna duit tu. Bayangkan. Can you imagine? I never thought that I will get my first 100k melalui QM, melalui GAE. But we did. I'm like, saya adalah bukti yang memang betul saya dapat our first 100k dengan GAE sahaja. So if you ada modal, even untuk 1 unit tak apa, try dulu 1 unit. 1 unit pun, kalau saya punya kawan saya yang mana yang saya punya klien kan, mana yang ada yang kerja Starbucks, gaji tak banyak pun, gaji barista tak banyak, tapi still dia dah join QM dah setahun, dia dah 4 kali lah roll modal yang sama, 1,500 tu dia roll. Profit dia ambil untuk dia nak belanja, modal dia kan keep on roll, dah 4 kali untung dah melalui QM, melalui GAE. Okay. So orang yang kalau you nak, you akan usaha untuk cari modal untuk buat GAE ni. Tapi of course lah, jangan pakai modal yang emergency. Okay. So that's why I say dalam 100k yang kami dapat, 95k kami guna untuk roll balik beli GAE, dan lagi dalam 5% sikit saja kami simpan untuk emergency saving. Itu yang kami dah buat, itu yang kami dah apply, dan we success dalam menggandakan duit kami melalui GAE. Okay. So next slide. I think that's the last. Next slide is the last slide lah, saya rasa. Okay. So after you dengar apa yang cakap ni, what you do is you should take action. Apa action you? This is the 7 step yang I dengan husband dah buat dan berjaya. Okay. First, you tapis apa yang you baca. You kalau you nak cari pasal QM, jangan Google baca kat Facebook. Yang tu ramai keyboard warrior. I pun boleh kata I ni jutawan, padahal tak betul pun. So apa you buat ialah cari sumber official. Cari dekat bank muamalat, siapa supplier bank dia. Cari kat bank official website tau. Official website bank, official website Koperasi Angkasa, kita yang supply emas. Okay, cari juga daripada official website QM. Baca siapa yang di sebalik QM tu detail. Okay, siapa kita punya chairman, director kita siapa. Baca yang official. Bukan baca kat Facebook, dekat yang unofficial ya. Yang unofficial tu, honestly, I can claim myself that I'm a millionaire, okay? Tapi it's not official. Okay, cari sumber yang official. And then, kedua, cari dealer yang aktif dan faham produk. Okay, ramai saja yang sign up tapi tukar dealer. Tukar dealer sebab apa? Sebabnya dealer saya tak cannot explain to me very well. Dealer saya pun tak faham. So sekarang dekat social media dah ramai dealer-dealer yang aktif. You can cari yang mana yang you suka. Kalau you rasa you suka orang yang macam suka buat video, carilah dealer yang banyak aktif buat video. Kalau you suka dealer yang rajin buat kelas, you carilah dealer yang rajin buat kelas. Depends on you. You sendiri yang decide you nak siapa jadi dealer you, sebab orang ni yang akan guide you. Alright. Okay, next, jangan lengah-lengahkan daftar percuma dengan dealer-dealer yang you dah select ni. Okay, daftar is free. You tak payah fikir dulu, daftar dulu. If you rasa you tak nak buat, you can just abandon the account. Okay, daftar free. You tak payah nak masukkan duit pun, tak payah. Tak payah keluarkan RM1 pun untuk daftar. Free sahaja. Tapi I'm sure once you daftar, once you faham produk, you yang eager nak buat. Okay, so once you dah daftar, kalau you rasa you dah yakin, you sure, okay, you start buat KYC. KYC ni you can ask from dealer yang introduce kat you lah. Okay, upload IC, upload bank. Why is important untuk upload IC dengan bank statement tu? Sebab kalau QM ni nak katakan kita ni dipantau oleh bank negara, kita ni legit, okay, kita akan check IC ni sama tak dengan bank yang dia daftar ni. And then dia akan check juga, okay, IC dengan bank ni apa ni? Sekejap. Okay,
Yang penting daftar IC dan juga bank. Bank tu dia nak check, bukanlah dia nak check kita punya bank statement, duit keluar masuk pun kita pun nak apply loan. Kita cuma nak check yang atas tu saja. Nak make sure IC kita sama dengan number bank, nama bank dan juga nama kita. Okay, nak check IC tu sama tak dengan orang yang nama pemegang account bank tu. Okay, next, what we can do is join group WhatsApp, Telegram. Kalau anda Dr. Vida dah ada 6 group WhatsApp. Okay, join je mana-mana. Semua tu group WhatsApp tu ada 6 ataupun ada Telegram. You can select which social media yang you prefer. Dr. Vida punya team pun dah ada IG. Tapi I really urge you untuk join group WhatsApp lah. Sebagai itu lagi cepat info yang kita boleh blast. Alright. So join, jangan tak join. Kalau dah join, baca, jangan tak baca. Kalau you tak baca, you just skip info, you yang rugi. Sebab ni everyday kat QM ni, everyday ada news yang baru. Everyday ada info yang baru. Okay, so kalau you tak baca, you yang rugi. So orang lain duk keep on profit. You tak baca, you skip, you lah rugi, you tak profit. Okay, so step yang keenam adalah awal-awal ni kalau you belum pandai, rajin-rajin join kelas online, join kelas offline kat QM. Okay, QM dah ada kelas yang fizikal. Dr. Vida pun ada kelas, dia ada office ni dekat Putrajaya, you boleh join, selalu ada kelas. Dekat KL pun Datuk Faizal, kita punya senior merchant pun ada selalu buat kelas dekat PJ kat KL. So dekat Kelantan pun ada kelas. Siapa kat Kelantan boleh contact saya. Ada kelas kat Kelantan. Kita dah ada office kat Kelantan. Orang Kelantan ni dah lah gila pakai emas. So bila once kita dah start ada office dekat QM ni, makin cepat QM grow kat Kelantan. Alright. So kat Johor pun ada kelas. Semua kita pun ada macam step 7 tu. Kita ada official office kat KL, Putrajaya, Johor, Penang, KB. Dulu dekat Sarawak pun ada. Tapi now dah jadi office untuk Besra. Besar tu adalah kita punya own mining emas. Kita tempat dulu QM ni ambil emas daripada Australia. Tapi now kita dah very macam orang kata apa, QM ni dah grow very well. Kita dah mampu untuk beli kita punya lombong emas sendiri di Sarawak, di negara kita sendiri. Okay, so now office QM yang Sarawak tu dah jadi office Besra lah. Besra is our mining, tempat kita lombong emas. Alright, so that's the end from me. So saya harap sangat-sangat saya dapat sampai ke ilmu pada anda. Kalau tak faham, you can reach me melalui grup WhatsApp dekat Dr. Vida. Saya pun ada juga kat dalam grup WhatsApp. Ataupun you boleh PM you punya dealer. Cari saja sebab orang-orang kat QM ni semuanya rajin share ilmu. Walaupun you bukan klien ni, tapi dia akan cuba untuk share juga. Tapi sebaik-baiknya carilah dealer you. Okay, cari dealer you dan so dia explain ke you lagi detail kalau you tak faham apa yang cakap. Tapi I can say to you that I dah setahun join QM, baru setahun. I got my first 100k with my husband. So kami aim, okay, dalam setahun we can get 100k. So kita expect this year kita akan multiply jadi 200k. So tahun ketiga kita akan dapat jadi 400k. Tahun keempat kita akan dapat jadi 800k. Tahun kelima kita dapat jadi 1.5 million. So kita target by 5 years we can be a millionaire melalui JAE dan melalui commission QM. Okay, so that's my target dengan husband. So you kalau you baru start, you jangan rasa macam that's too far for me. No, kita orang pun start daripada zero. Kita orang pun start dengan modal yang kecil, tapi kita boleh go very far dengan syarat you faham produk dan you boleh kejar jadi dealer. Kejar dealer. Sebab dealer tu lah yang akan bagi you commission banyak sangat-sangat, dan commission tu you boleh beli emas. Okay, most of our GA we buy using our commission daripada dealer. So not our own money sangat pun. So emas pun cuma. Okay, so itu saja kelas untuk malam ni. Alhamdulillah dah habis. Saya harap semua faham. Saya tak baca lagi dekat dalam chat, tapi thank you pada yang tolong reply dekat dalam chat ni. Kalau ada yang belum faham lagi, nanti tanyalah dealer masing-masing. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alright, tuan-tuan dan puan-puan. Saya kena pasti tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu pada malam ini dengan penerangan yang sangat jelas, penuh bersemangat. Dan dengan effort yang diberikan oleh Puan Amira, sekiranya tuan-tuan dan puan-puan dapat sesuatu malam ini, jom kita sama-sama ucapkan berbanyak-banyak terima kasih kepada Puan Amira di ruangan chat. Silakan tuan-tuan dan puan-puan. Baiklah, terima kasih Puan Amira kerana sudi berkongsi, luangkan masa pada malam ini dengan effort yang sangat baik.
Jadi insyaAllah kita minta dan sangat-sangat berharap untuk Puan Amira boleh dan terus lagi berkongsi dengan kita lah di sesi-sesi training yang akan datang. InsyaAllah. Boleh tak Puan Amira? Boleh-boleh, nanti saya akan bagi slide ni kat grup Dr. Wida, dekat grup 6. Nanti Dr. Wida boleh pass ataupun Wafa ke Huda boleh pass kat grup-grup yang lain. Saya nak Dah dengar cerita, Wafa kan? saya nak cerita saya buat slide ni satu hari daripada pagi tadi sampai ke petang pukul 4. Sampai saya tak masak untuk saya punya anak punya buat slide untuk QM. And then malam ni pula saya punya suami saya on call. So dia tak ada kat rumah, dia tak dengar pun saya cakap apa malam ni. Sampai saya jaga anak ni, saya masih boleh bagi talk untuk QM, masih buat slide untuk QM. So nak cakapnya QM ni is very easy. You boleh buat. Info ni semua dah dalam Google. You boleh buat. You memang boleh buat. You housewife ke, you doktor ke, you busy ke, you free ke, you memang boleh buat. So rugi tak kerja dealer. Tolonglah kerja jadi dealer. Nanti belajar next class macam mana nak jadi dealer. Okay. Dan Dr. Wida sendiri pun ada menulis di ruangan chat mengucapkan banyak terima kasih kepada Puan Amira. Right. So, tuan-tuan dan puan, untuk makluman semua yang dah ada akaun tetapi masih lagi kurang arif macam mana nak nak layari akaun Quantum Matter, akaun QM masing-masing. Tuan-tuan dan puan, jangan lupa untuk join sesi esok berkenaan dengan Master Your Account. Esok seperti biasa tepat jam 9 malam. InsyaAllah rakaman malam ini kita akan kongsikan esok dan ada juga di YouTube. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, saya dekat sini ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih sekali lagi kepada Puan Amira, speaker kita pada malam ini, dan terima kasih juga kepada Merchant Dr. Wida yang membantu menjawab di ruangan chat, dan terima kasih kepada konsultan-konsultan lain yang membantu juga, dan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan respon dan komen di ruangan chat masuk tepat pada waktunya sehingga tamat sesi Zoom ini. Jadi insyaAllah kita berjumpa lagi esok dan training sepanjang minggu ini. Saya juga ingin mengingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, pada hujung minggu ini kita akan dan turun di Kuala Terengganu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada kenalan, tuan-tuan sendiri nak belajar secara berdepan dengan sifu-sifu yang kita bawakan dan nak belajar sendiri dengan Merchant Dr. Wida juga, boleh join kami di Raya Hotel dan penyertaan masih lagi dibuka, insyaAllah. Dan insyaAllah sikit hari lagi kita juga akan umumkan third quarter lucky draw yang terus dibuka sepanjang quarter 3 2023 ni. Okay, insyaAllah tunggukan, nantikan pengumuman daripada Dr. Wida nanti. Alright, tuan-tuan dan puan-puan, terima kasih semua sekali. Kita akan berhenti sampai di sini saja.